Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahi al-azim bil billah al-azim bil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina wa tawasuq alaina bi rasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah Subhanahu taala, sejak kena wayakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bertabis salam salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah, marilah kita mendengarkan kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala surahannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Ilahi, kita bersyukurkan ke akhirat di bulan barakah, di hari yang mulia, di hari yang indah lagi yang mulia, di bertemu yang berdiri jadikan kasih sayang. Mari kita berusaha diri kita kepada Allah SWT azab baharu yang lebih yang agak. Alhamdulillah, tidak lain dan bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Modal Islam, rancangan program Tazkirah Kitab Muhammad yang disiarkan secara langsung menerusi di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial TV Muhammad. Sama-sama kita meriangkan keluangan tekan platform media sosial kita. Anda boleh silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini, atau mengambil yang penonton tengok TV, kita penonton YouTube. Sama-sama kita banyak video berbagai-bagai untuk kongsikan lagi. Baik juga video ini di stream di laman sesawang yang di sini. Baik, adakah soalan anda? Baik. Dan jadi bagi anda yang ingin meracukan badangan juga tanya untuk topik ini, alu-alukan bukan buat demikian saya dicarikan saya di laman YouTube TV Muhammad ataupun talian WhatsApp grup saya Ustaz Muhammad Fadilah, nombor telefon ke 0139906809. Peluang ini untuk anda bertanyakan persoalan menerusi tajuk pembicaraan kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama untuk tuan-tuan dan muslimin dan muslimat rahmat Allah SWT dan sedang penonton rahmat Allah SWT untuk kajaran kita iktibarkan kepada Ilahi atau seorang yang dirisahkan. Baik. Baik, sedang penonton rahmat Allah SWT, mari kita buku yang bertajuknya di sama-sama buku Pengetahuan Agama Islam ATM. Baik. Baik. Pengetahuan Agama Islam ATM di edisi pengukuhan dikarangan oleh Masjid Sabal Haji Abdullah. Baik. Pada penonton rahmat Allah SWT, baik. Ini diterbitkan oleh Guru Agama Akan Tertera. Baik. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, mari kita buka ke halaman 239 dan jumpa pada malam ni sampaikan bertajuk Remba. Baik. Tuan-tuan dan muslimin muslimat rahmat Allah SWT,
Baik, pengertian riba. Baik, kata-kata kebetulan. Baik. Sorry. Perkataan riba pada bahasa Arab bermakna lebih, bertambah, subur. Pengertian riba dari segi istilah syarak mula ialah akad yang terjadi dengan menukaran yang tertentu. Tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarak, atau diketahui bersamaannya dengan menakutkan penerimaan. Hikmat pengharaman riba. Riba diharapkan kerana adanya penekanan dengan mengenakan bunga kepada utang yang diberikan. Dalam Islam, utang yang diberikan ialah atas dasar tolong menolong. Jika memberi utang dengan mengenakan bunga, berarti mengambil kesempatan dari kesusahan orang lain. B. Riba boleh membawa keputusnya kebajikan di antara orang ramai di dalam masalah pinjaman, kerana dengan pengharaman riba boleh memperbaiki jiwa dan perasaan manusia, sebab meminjam akan mendapat balik wangnya tanpa lebih dan tanpa kurang. Sebaliknya, jika dihalalkan jika dihalalkan riba, bermaknanya si peminjam yang mengambil RM1 terpaksa membayar balik RM2. Ini membawa terputusnya nilai-nilai kebajikan, tolong menolong dan bijaksana. Pada baton kerjasama di antara orang ramai. C. Islam mengajar supaya semua urusan dijalankan dengan adil. Riba menyebabkan tidak adil kerana adanya urusan-urusan yang kurang jelas. Riba diharapkan supaya kita dapat hidup dengan ikhlas, jujur dan menurut semangat ukhuwah Islamiah. Kerana dalam amalan riba terdapat usul-usul penipuan. Menurut kebiasaan bahawa yang memberi pinjam itu orang kaya atau orang yang mampu, manakala orang yang berhutang biasanya orang miskin atau orang yang tidak mampu. Baik, maka orang yang mengharuskan riba itu bermakna membuka peluang kepada orang kaya untuk mengambil faedah daripada orang yang miskin dan lemah. Keadaannya ini tidak harus dengan kerahmatan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. F. Riba boleh menyebabkan seseorang memakan harta yang bukan haknya. Baik. Larangan melakukan riba. Rasulullah SAW, riba dihukumkan haram adalah kerana adanya usul-usul penipuan, penekanan dan pengambilan untung yang tidak wajar dari harta atau wang. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang melarang dari melakukan riba. Antaranya ialah firman Allah SWT yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Yang berkanda-kanda, berdakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu mendapat kemenangan.
Surah Al-Imran ayat 110. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 175. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, Allah memusnahkan antara dari riba dan memelihara menambah antara sedekah. Surah Al-Baqarah ayat 175. Surah Al-Baqarah ayat 226. Baik, kita penonton, kita sama-sama untuk jangan salah faham kita untuk kata-kata untuk pelajarkan di sini. Baik. Baik, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, dari Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati mengutuk orang yang makan riba, orang yang menjadi wakil ejen, menulisnya dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, tidak lain dan bukan bagi kita Ustaz Muhammad Fadilah ditanyakan untuk belajar tersebut untuk malam ini. Untuk bapa dan penonton kita, untuk 5 tontonan ini disiarkannya. Baik, tontonan tengok TV bersiaran TV Muhammad. Baik, tajuk pada malam ini, jenis riba. Baik, kata-kata fokuskan kebetulan, keuntungan lebih atau bunga yang ditapati daripada satu-satu perkhidmatan yang bertentangan dengan hukum syarak adalah riba. Riba terbahagi kepada 4 jenis. Al-fadal ialah terjadi dengan menukarkan dua barang sejenis dengan tidak sama salah satunya lebih, contohnya padi dengan padi. B. Riba al-qirat ialah terjadi hasil dari pinjaman utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang, contohnya utang 10 juta ringgit. 10,000 ringgit dikenakan faedah 10% dalam masa 12 bulan, atau misal 50 ringgit utang yang disyaratkan bayar balik 55 ringgit, maka 5 ringgit atau adalah riba. Baik. C. Riba aliyat iaitu terjadi riba aliyat iaitu terjadi kerana berpisah dari tempat akad majlis dengan melambatkan penerimaan barang atau tukarannya harganya, contohnya jual beli emas dengan emas tidak boleh ditangguh penerimaan barang atau tukarannya. D. Riba an-nasiyah iaitu terjadi kerana jual beli atau tukaran yang disyaratkan supaya dihadkan masa penyerahan salah satu dari barang atau tukarannya. Contohnya ialah jual beli yang tidak menjadi milik selama-lamanya, misalnya untuk 2 tahun atau sebagainya. Tidak dengan akad dan syarat sewaan, tetapi dengan akad jual beli. Baik, tuan-tuan dan muslimat rahmati Allah SWT, hari kita teruskan berusahakan kita kepada Allah SWT. Baik, uraian setelah setengah ulama membahagiakan riba ini kepada 3 jenis sahaja, iaitu riba al-fad, riba aliyat dan riba al-qirat adalah termasuk di dalam riba an-nasyah. B. Menurut
pengertian riba dari segi syarak seperti yang disebutkan di atas. Jika berlaku seperti yang disebutkan, itu adalah hukumnya haram kerana riba. Tetapi sekiranya tidak berlaku demikian, tidaklah menjadi riba jika akan dilakukan ke atas menukaran di antara satu barang dengan barang yang lain, diketahui banyaknya dan dijalankan pengikut syarat, tidaklah menjadi haram kerana tidak menjadi riba. Begitu juga jika menukaran berlalu ke atas barang-barang yang sama jenisnya dengan tunai, sama timbangan atau sukatannya, dan diterima terus di majlis akad itu sebelum berpisah di antara kedua pihak, iaitu tidak dilambatkan kepada masa yang lain bagi menyerahkan dan penerimaan itu, sama ada kedua-dua barang menukaran atau salah satu daripadanya, maka tidaklah haram dan tidak dinamakan riba. C. Barang-barang atau antar benda yang boleh berlaku riba ialah emas, perak dan makanan yang menggayakan seperti garam, gula dan sebagainya. Baik, syarat-syarat bagi mengharuskan jual beli barang riba. A. Jika dari jenis yang sama seperti emas dengan emas, kandum dengan kandum, beras dengan beras dan sebagainya, disyaratkan 3 syarat. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka jadilah riba. Yang pertama, mestilah dengan tunai. Yang kedua, mestilah sama timbangan atau sukatan. Yang ketiga, mestilah diterima terus di majlis akad. Tidak boleh dilambatkan kedua-duanya akan salah satu daripadanya. Baik, sedap penonton rahmati Allah SWT. B. Jika jual beli itu dilakukan terhadap barang-barang yang berlainan jenis tetapi satu bahagian kategori riba adalah sama, seperti emas dengan perak. Emas dan perak merupakan nilai mata wang, boleh dilakukan dengan tidak sama timbangan atau sukatan kerana berlainan nilai, tetapi dengan 2 syarat. Baik, yang pertama, mestilah nilai. Baik, buka ke halaman 224 dah. Buka ke halaman 244. Baik. Yang kedua, diterima terus di majlis akad. Baik, jika menukaran dilakukan terhadap barang-barang makanan dan semua jenis, hendaklah mengikut 3 syarat di atas, iaitu tunai, sama timbangan atau sukatan, dan diterima terus. C. Jika Rasulullah SAW, baik, jika penukaran dilakukan dalam jual beli terhadap barang-barang yang bernilai jenis dari satu kategori bahagian, misalnya gandum dengan beras dengan tidak sama timbangan atau sukatannya, tetapi dengan syarat tunai, diterima terus. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sekoi dengan sekoi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan diterima terus di tempat akad. Apabila berlainan sejenisnya, boleh kamu jual mengikut sesuka hati kamu, asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Baik, tuan-tuan dan saudara-saudara Ramadan Allah SWT, mari kita sama-sama untuk berusaha diri kita kepada yang masyarakat. Baik. Baik. Tuan-tuan dan saudara-saudara Ramadan Allah SWT. Baik. Kita belum habis lagi ya, belum ceritakan untuk sampaikan esok hari. Baik, sebentar lagi untuk kemadakan waktu solat fardu isyak daripada Sadujo Sabarahan Sibujan Syariah Sabian dan Buladab untuk solat fardu isyak jam pukul 7.58 malam lagi. Baik, mari kita disilakan bersambung kita dalam siri akan datang ah. Baik. Tuan-tuan dan saudara-saudara Ramadan Allah SWT, mari kita untuk buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM edisi berhukuman dikarangan oleh Masjid Sabah Haji Abdul Adab, diterbitkan oleh Gol Agama Angkatan Tentera. Baik, tuan-tuan dan saudara-saudara Ramadan Allah SWT, insyaAllah dalam rancangan penonton bersama kami dalam rancangan Tazkirah Kitab Muhammad Live Study pada hari Isnin dengan Rabu jam 7.20 malam lagi, atau disiarkan secara langsungnya atau boleh atau tuan-tuan semulakan di sini. Baik, ucapan juga sahabat penonton kita untuk masuk TV dan keluangan ya. Ya. Mari kita sama-sama boleh sidang bersiar langsung di TV Muhammad dan juga ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama kita mendengarkan keluangan dekat platform media sosial kita. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini untuk para penonton kita untuk berbagai video benda yang ada di seluruhnya. Baik. Terima kasih kepada penonton setia bersama kami. Kita tontonan ke video semula. Kita sama-sama yang manfaatnya di perkembangan kita kini untuk berceramah kuliah ilmu kita. Baik, untuk video ceramah agama kuliah untuk berada di Konti Studio di Surau Kepada Baru di Serang Sarawak. Baik, ketahui untuk anda semasa anda berudara di laman aplikasi ke Muhammad. Laman aplikasi ke Muhammad di klik keluangan TV anda. Coba dan import terkini untuk merenai untuk sembang penalti sembang penalti kita sama berudara di sembang berudara yang disampaikan. Baik, hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Frila, hashtag TV Muhammad. Baik, modal aplikasi ke Muhammad sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery sekarang. Jika perlu, gunakan TV anda di sebaik-baik gunakan telefon anda di paparan sekitar anda. Baik, mari kita dalam penggibas QR code di sini untuk menghabiskan penggibas kini kita untuk kabarkan dan menggibas kod QR. Baik. InsyaAllah mari kita sobat berceramah pada kita minggu hadapan yang berkuliah dakwah berada di kodi ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah diselamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Sekian, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.